Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ramadan. Hari ini hari ketiga kita berpuasa dan jam 5 petang seperti lazimnya kalau tahun-tahun sebelum ini, inilah masa kebanyakan daripada kita meluangkan masa untuk pergi ke bazar Ramadan. Tetapi tahun ini kita menyambut hari Ramadan, Ramadan dengan suasana yang cukup berbeza. Ada satu jihad yang lebih besar yang kita perlu lakukan, iaitu untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan tiada bazar Ramadan yang berlangsung tahun ini. Dan juga saya ingin bersama dengan rakan setugas Faris Azman. Faris Azman, kalau hari pertama Ramadan hari itu berkesempatan untuk melihat realiti peniaga di Kampung Baru. Kalau di Kuala Lumpur ini, Kampung Baru destinasi yang sudah pasti menjadi tumpuan untuk bazar Ramadan. Faris berkesempatan tempoh hari, tetapi sebelum Faris bercerita dan juga berkongsikan kisah di sebaliknya, saya suka untuk berkongsi semula kisah Faris yang melakukan tinjauan di Bazar Ramadan di mana Kampung Baru menjadi tumpuan, tapi realitinya pada tahun ini ada yang kata berniaga online, tetapi itu tidak semudah seperti apa yang kita katakan. Kita saksikan dahulu bingkisan ataupun laporan yang Faris sediakan baru-baru ini. Baik, sejak 30 tahun lalu, generasi ke generasi, kalau kita datang ke Kampung Baru, sudah tentu banyak pilihan-pilihan makanan, kuih-muih tradisional dengan popiah basahnya, tepung politanya, dan banyak lagi juadah-juadah menjadi pilihan warga kota ketika Ramadan. Namun, bagi tahun ini buat pertama kali dalam sejarah, Jalan Raja Uda dan Jalan Raja Alang yang menjadi tumpuan lebih 70,000 masyarakat atau warga kota setiap kali bulan Ramadan bertukar sunyi akibat pandemik COVID-19. Sedih bila tak ada kata tak boleh berniaga kan. Rasa sebablah. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Itu riak wajah peniaga Bazar Ramadan di Jalan Raja Uda, Zamrud Kulub 78 tahun ketika kami temui di Kampung Baru. Air matanya gugur apabila mengenang punca pendapatan yang diharapkan setiap kali Ramadan sejak 20 tahun lalu hilang sekelip mata akibat pandemik COVID-19. Tak adalah raya apa ni? Baju-baju apa semua tak belilah. Untuk makan untuk raya beli daging untuk makan je lah. Itu aje lah. Makcik dapat Baitumal bantuan? Dapat bantuan Baitumal. Berapa tu? Tak, makcik tak ada suami makcik. Suami lah. Nama tu ni mak suami dapat. Berapa dapatnya? Dapat 400 sebenarnya. 400. Walaupun sedikit, namun ia amat bermakna buat Makcik Zamrud untuk menampung perbelanjaan hariannya bersama suami dan seorang anak serta 2 cucunya. Tak tahu nak cakap lah macam mana, Dik. Susah nak cakap. Memang sedih. Sedih. Sebab punca pendapatan tu tak? Punca pendapatan. Tidak ada juga kan. Dia punya bila berniaga tu kan untuk kita nak beli barang keperluan dapur ke apa. Alhamdulillah cukup. Hilang macam tu. Dan tak ada apa-apa lah tahun ni. Timbul persoalan bagaimana persediaan peniaga ini untuk mengadaptasi norma baru jika tiada pihak tampil membantu. Puk Panda tu. Puk Panda. So, sebagai seorang peniaga, makcik bersedia ke untuk berniaga secara online? Makcik tak reti semua online ni. Tak pandai. Tak pandai dah tu. Tapi kadang-kadang ada orang order untuk rendang makcik. Apa ada. Kita orang ada lah tapi dia nak masuk ke online makcik tak reti. Lebih lagi apabila warga Masbi yang bergantung harap kepada perniagaannya semata-mata masih kabur ke mana hala cucunya selepas ini. Ikuti laporan kedua esok mengenai bagaimana yang bersedia atau tidak dalam menghadapi norma baru. Faris Azman, Astro One. Itu dia laporan Faris Azman menembual Makcik Zamrud yang berniaga rendang di Kampung Baru. Faris, kalau dapat dikongsikan cerita, mungkin soalan mudahnya, dari mana Faris dapat menghubungi makcik itu dan juga berkongsikan kisahnya bersama kami di Astro Awani? Baik, terima kasih Zul. Ceritanya sebenarnya kami ditugaskan untuk menceritakan bagaimana keadaan kalau
di Kampung Baru ini menjadi fokus utama kalau kita pergi Bazar Ramadan kan. Jadi kami mencari bagaimana untuk melihat keadaan di sisi lain selepas hampir kalau kita katakan lebih 30 tahun Bazar Ramadan di Kampung Baru ni kalau menjadi lokasi antara, kalau kita pun selalu pergilah ke Kampung Baru kan. Pertama kali tengok tak ada Bazar Ramadan di Malaysia, seluruh negara tak ada, tapi begitu juga di Kampung Baru, bagaimana kesannya itu kepada peniaga. Jadi saya sebenarnya pergi pada hari berkenaan, pergi berjalan dari Jalan Raja Alang ke Jalan Raja Musa ke Jalan Raja di mana untuk di Kampung Baru itu sendiri, untuk melihat, bertemu dengan penganjur bazar. Di mana penganjur bazar ini mereka menerima lebih kurang 170 hingga ke 200 sebenarnya penyertaan daripada rata-rata peniaga-peniaga bazar. Jadi saya bertanya dengan salah seorang penganjur setiausaha kehormat itu, saya mengatakan bahawa dalam banyak-banyak peniaga ni, siapa yang terkesan sebenarnya? Semua terkesan, tapi siapa yang benar-benar yang paling boleh katakan terkesan, terjejas teruk. So beliau membawa saya ke rumah salah seorang ataupun Makcik Zamrud ini. Benar kami tidak bolehlah masuk ke rumah kerana dalam tempoh PKP ini, dan kami berada di luar dan menemu bual. Ketika itu hujan. Jadi moodnya tu begitu kena sekali untuk kita berinteraksi. Saya berinteraksi dengan Makcik Zamrud. Dari mula matanya tu mengisahkan sesuatu yang mungkin berat untuk dipikul oleh Makcik Zamrud. Tapi itulah yang saya dapat gambarkan dalam cerita tadi. Boleh mengalirkan air mata sebenarnya untuk melihatnya, Zul. Faris, kalau kita lihat sebenarnya tadi laporan tadi sekitar 3 minit lebih. Tetapi saya kira bukan sahaja cerita mengenai kepayahan Makcik Zamrud tidak mendapat pendapatan ketika bulan Ramadan ini. Tapi bagi golongan peniaga, bulan Ramadan ini ialah macam satu keseronokan bagi mereka untuk menjual, satu nikmat berniaga bagi mereka. Bukan sahaja unit pendapatan, tetapi di situlah juga fiestanya itu ada. Dan dalam aspek itu, apa lagi Faris dapat ungkapkan dan juga dapat congkil perasaan daripada Makcik Zamrud? Kerana sebagai wartawan, laporan kita 3 minit, tetapi kadang-kadang perbualan kita itu bersama Makcik Zamrud contohnya mungkin lebih daripada itu. Apa cerita yang mungkin Faris tidak dapat nak letakkan dalam laporan tersebut? Ada kisah ataupun cerita-cerita di belakangnya yang mungkin menarik untuk dikongsikan? Ya, banyak sebenarnya kisah mengenai Makcik Zamrud ni. Makcik Zamrud ini adalah seorang, saya boleh panggil nenek sebenarnya. Beliau berusia 78 tahun, macam lebih kurang arwah nenek saya sebenarnya. Jadi saya pun memanggilnya nenek. Dari bukan 3 minit sebenarnya perbualan saya dengan Makcik Zamrud ni, nenek Zamrud ni, lebih kurang 45 minit hingga sejam sebenarnya, Zul. Jadi kita bertanya untuk mendapatkan bagaimana apa cerita di sebaliknya. Beliau adalah seorang yang dari sudut sejam ni lah kita berbual kan. Banyak sudut cerita-cerita, Zul, di mana beliau mengatakan bagaimana daripada dulu beliau lahir di rumah itu, berniaga di rumah itu. Itulah punca pendapatannya. Dalam tempoh setiap hari beliau berniaga di hadapan rumah. Tetapi kalau kita ikutkan punca pendapatannya termasuk dengan Baitumal yang diterima oleh Makcik Zamrud adalah RM400. Jadi RM400 kalau dicampurkan dalam tempoh sebulan, itu adalah duit untuk menyara kehidupan Makcik Zamrud, suaminya, terdapat anaknya, juga bersama dengan 2 cucunya dalam satu keluarga, dalam satu rumah ini. Jadi kalau kita tahu berada di Kuala Lumpur dalam RM400 itu bukanlah satu yang sangat cukup. Sangat tidak cukup sebenarnya. Beliau merupakan, boleh katakan dari segi beliau adalah hasnaf, meskipun ada anak-anak yang membantu dan sebagainya. Jadi itu satu sudut. Satu sudut lagi, perbualan saya dengan Makcik Zamrud atau Nenek Zamrud ini, di mana kalau kita tahu norma baru, Zul, kita dapat melihat bahawa bukan semua peniaga mereka boleh menggunakan telefon bimbit. Ya, mereka boleh setakat call mungkin. Tapi bagaimana dari sudut penghantaran, servis perkhidmatan makanan ini, di mana memerlukan banyak terms and condition. Dan Makcik Zamrud sendiri, saya bertanya banyak kali sebenarnya, soalan saya, adakah Makcik bersedia
Beliau kata beliau tak tahu pasal online dari segi penghantaran makanan. Tapi saya tanyakan, adakah makcik mahu belajar kalau ada pihak yang mahu datang untuk mengajar bagaimana aplikasinya kalau nak meneruskan survival perniagaan beliau. Ya, betul. Jadi beliau kata makcik tak tahu, tak ada jalan keluar yang lain. Jadi itu antara, boleh katakan, sepanjang pembualan saya, kita dapat melihat bahawa bukan semua peniaga ini sebenarnya, Zul, terutama bazar Ramadan, kita katakan peluang keemasan untuk mereka menambah pendapatan ni, bukan semua mereka bersedia untuk ke nombor baru. Tapi itulah yang perlu kita terapkan. Tapi bagi dalam story saya tadi, kalau kita lihat, mungkin ini story ataupun ini cerita di sebalik yang membuka ruang lingkup yang lebih luas kepada pihak-pihak yang berada di atas, pihak yang mungkin mempunyai keupayaan kepakaran ini. Mungkin inilah masa untuk mereka turun dan memastikan survival peniaga-peniaga yang mungkin tercicir ini daripada digital, ekonomi digital, untuk mereka bangkit semula, Zul. Kalau kita tahu kawasan Kampung Baru itu juga adalah kawasan zon merah pada ketika ini. Kes juga klusternya ada kat situ. Jadi sudah pasti kita tidak akan mendapat situasi penjualan makanan-makanan di Kampung Baru itu seperti biasa pada tahun ini. Dan Faris, mungkin kita dapat fahami juga bukan pasal teknologi, tapi mereka juga perlu bersedia dengan realiti baru seperti meletakkan harga yang tidak sama seperti Bazar Ramadan yang kita letakkan pada tahun lepas. Dan yang keduanya ialah masyarakat. Kerana dalam masa yang sama juga, kerana kita dah dibiasakan pukul 5 petang ini kita pergi ke Bazar Ramadan. Tetapi kali ini niat kita bukan sahaja untuk membeli, tetapi membantu usahawan-usahawan ini, membantu mereka yang menjadi rider kepada e-hailing ini. Kerana jangka masa itu 2 jam sahaja untuk menuju ke bulan buka puasa. Jadi Faris, mungkin dapat diungkapkan lagi realiti-realiti lain yang kita tidak perasan apabila kita bercerita mengenai Bazar Ramadan, apabila kita bercerita mengenai e-kitchen, buka puasa dan sebagainya. Kerana difahamkan Faris juga ada laporan kedua untuk cerita seperti ini, dan juga Faris mengungkapkan juga banyak lagi realiti-realiti semasa peniaga-peniaga pada ketika ini. Baik, Zul, itu realitinya banyak sebenarnya. Kalau kita nak tahu, Ramadan kita sebagai masyarakat juga sebagai consumer atau customer, di mana cara kita membeli ketika ini, kita ada online juga, betul, kita ada online, tapi cara kita sebenarnya agak berbeza, di mana kita perlu memberi kalau orang cakap, memberi sokongan juga sebenarnya kepada peniaga-peniaga ini, di mana mereka pun agak terbeban untuk memastikan survival perniagaan mereka ini berterusan. Macam saya katakan, terdapat episod kedua di mana dari segi kita tahu e-hailing ini, mungkin saya boleh ungkap sedikit, Zul, kita boleh bercerita, berkongsi sedikit, di mana kalau kita ingat apa yang realitinya ketika ini, sepanjang saya pergi ke on the ground atau pergi ke lapangan untuk melihat bagaimana peniaga-peniaga ini mengatakan bahawa mereka selain menggunakan perkhidmatan yang telah pun ada, mereka juga membuat perkhidmatan penghantaran secara sendirian, dan mereka juga menggunakan di mana sesiapa saja yang tidak mempunyai pekerjaan untuk menjadi penghantar mereka secara kontrak. Tetapi itu antara mereka lah untuk memastikan A dan B ini, kedua-dua pihak ini mempunyai survival, mempunyai duit untuk untuk mereka makan, yang akhirnya akan pergi kepada keluarga mereka. Jadi survival ini berubah daripada masyarakat kita yang biasa kepada melihat peniaga yang seperti kita pergi bazar, kita beli dan sebagainya. Kali ini mungkin perniagaan mereka ini sebabkan ada perkhidmatan charge servis dan sebagainya mungkin meningkat sedikit, tapi inilah masanya untuk masyarakat kita bukan hanya memikirkan dari segi wang ringgit, mungkin beza 2-3 ringgit itu kita tidak mahu beli, tetapi inilah cara untuk kita solidariti, memberi sokongan kepada peniaga Ramadan ini, peniaga bazar ini, untuk mereka meneruskan survival perniagaan mereka dalam kaedah yang baru, dalam norma baru. Jadi mungkin itu yang perlu, kita perlu berjiwa besar untuk membantu peniaga ini pada keadaan yang sangat sukar, yang sangat-sangat tidak pernah dimimpikan mungkin 30 tahun tidak pernah berlaku. Inilah masanya mungkin masyarakat kita bersatu sebenarnya, Zul, untuk memastikan semua pihak tidak tercicir, semua pihak dapat diberikan sokongan tulang belakang kepada mereka untuk bangkit semula, terutama pasca pandemik COVID-19, Zul.
Faris, kita di bulan Ramadan, kita sentiasa melihat apakah hikmah yang berlaku di sebalik apa yang terjadi pada hari ini. Jadi Faris sendiri sebagai wartawan, apa yang Faris akan kongsikan dan bagaimana sebenarnya ini sama-sama kita dapat kongsikan dan Faris bercerita mengenai solidariti supaya kita dalam normal baru ini kita memiliki satu semangat dan juga memiliki satu pemikiran yang baru membeli untuk peniaga bazar Ramadan pada hari ini mungkin dalam atas talian bukan sekadar untuk memuaskan nafsu ketika berbuka puasa tapi maknanya lebih besar lagi Faris. Apa yang Faris dapat janjikan kepada kami untuk laporan-laporan yang seterusnya Faris? Baik, ya sebenarnya apa yang dapat saya kongsikan sepanjang pengalaman kita dalam norma baru ni sebagai seorang wartawan untuk kita melihat sendiri bagaimana kesan yang telah pun terkena tempiasnya kepada peniaga baik dari segi kilang-kilang besar sampailah peniaga bazar Ramadan sampailah peniaga di kaki lima. Ini adalah satu hikmah mungkin kepada kita semua Zul untuk belajar mengenai norma baru, untuk menerapkan norma baru di mana perkara ini mungkin agak susah untuk kita telan tetapi inilah masanya untuk kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai ini. Seperti anda katakan tadi, inilah masa untuk kita mungkin mengeluarkan wang saku kita sedikit dan ini adalah bulan yang baru, bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Jadi kita boleh praktikkan sebenarnya mungkin bulan yang barakah ini untuk mengejarkan barakahnya itu tidak pernah hilang walaupun tiada bazar Ramadan, walaupun mungkin bulan Ramadan kita tu dari segi kebiasaan kita itu tidak ada tetapi barakahnya sentiasa ada. Jadi mungkin ini adalah titik tolak kepada kita rakyat Malaysia khususnya kepada umat Islam bahawa hikmahnya kita bersederhana pada masa yang sama mungkin jika ada kelebihan kepada kita mungkin inilah masa untuk memberikan kepada pihak-pihak yang mungkin terkesan keadaannya itu Zul. Jadi kalau kita ada kita jaga kita itu secara menyeluruh juga kan. Faris, terima kasih berkongsi cerita bersama kami. Faris hari itu pergi ke kilang pemprosesan makanan. Nanti ada lagi banyak kisah yang akan dibawakan. Jaga diri Faris di WTC yang berada di lapangan, yang berada di frontliner kami. Terima kasih. Kirim salam dengan rakan buka puasa elok-elok nanti. Terima kasih Faris. Selepas ini saya nak terbang dan juga mengikuti kisah wartawan dari Kelantan. Muhafani Muhammad akan bersedia bersama kita dalam cerita selepas ini.